Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri walundatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk Seri Timbalan Musi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden, Yang Amat Berhormat Naib-Naib Presiden, Yang Berhormat Pengurusi Badan Pembangunan UMNO Wilayah Persekutuan Datuk Seri Johari Ghani, bos saya di wilayah, Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Wanita, Yang Berhormat Dr. Ketua Sayap Pergerakan Pemuda, Yang berbahagia Datuk Ketua Sayap Pergerakan Puteri, Yang berbahagia Datuk Dr. Setiausaha Agong, Yang berbahagia Datuk Seri Utama Bendahari Agong, bos lama saya Kunan, Yang berhormat Datuk Seri Ketua Penerangan, bos saya di peringkat penerangan, Ketua-Ketua UMNO, bahagian dan semua ahli sidang perwakilan yang dirahmati Allah SWT. Nama saya Meranam Gulam Muzaffar bin Haji Gulam Mustaqim. Secara genetiknya saya ni Pan Asia. Bapa Pakistan, mak Melayu. Sama macam Datuk Megat, Datuk Rafi, Zahidah dan juga Datuk Ayub Han atas pentas. Datuk Aziz tak masuk. Datuk Aziz dia klan lain. Tok Nana pun lain. Tok Syekh Aziz pun lain. Kami ni geng sahabat Zimdabat UMNO. Atas sikit. Kita ni atas sikit. Kasta tinggi lah. Lebih. Dia kapal belakang, kita kapal depan masa sampai kat Malaysia dulu. Saya Ketua UMNO bahagian Batu, juga merangkap Ketua Perangan UMNO Wilayah dan mewakili UMNO Wilayah. Saya nak ucap terima kasihlah kepada Seagong. Seagong ada ke? Terima kasih. Semalam Datuk Zaidi Permatang Power kata dia duduk jauh di sana Nambi. Tapi saya nak bagi tahu kat Datuk Zaidi, UMNO Batu sepanjang Dewan Merdeka ni ada, tak pernah duduk di tingkat 4. Duduk atas tingkat 5 dan 6. Tapi yang peliknya tahun ni, Batu duduk dekat depan tingkat 4 tu. Ayo, perwakilan saya angkat tangan. Terima kasih Seagong. Sebab apa? Saya rasa mungkin Batu ni budak nakal dulu. Sekarang Presiden, Batu dah jadi budak baik. InsyaAllah Batu akan memberi komitmen kepada institusi Presiden dan mempertahankan institusi Presiden insyaAllah. Dari Batu ke Dewan Keramat. Dewan Keramat berbau gaharu. Apa halu tuju baru Parti Keramat? Menongkak arus demi politik baru. Sidang perwakilan. Tajuk saya mudah. Menongkak arus untuk mendapati cabaran politik baru. UMNO bukan lagi dambaan orang Melayu. UMNO perlu bersatu. 7 bulan yang lepas, kita mengharungi PRU yang ke-15. Kita kalah teruk. UMNO menjadi parti kelas ketiga. Kita di belakang PAS, kita di belakang bersatu. Bottom line-nya, orang-orang Melayu menolak kita. Apa salah kita? Dan di mana silapnya? Tetapi yang pasti, kita jangan salahkan satu kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita. Jangan kita letakkan semua beban kesalahan dan kekalahan kita di atas kepala Presiden. Yang kita sebenarnya kena ada kolektif responsible untuk bersama-sama mengikul kekalahan dan kesilapan kita. Alhamdulillah, apa-apa pun perancangan Allah, perancangan yang terbaik untuk kita. Kita menjadi kerajaan dan sebahagian pada kerajaan perpaduan. UMNO
dulu diibaratkan sebagai yang sudah mati, tetapi kini kembali hidup. Saya nak bagi tahu, orang yang sudah mati bila dikembalikan hidup, mereka akan lebih bagus untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga lebih baik, lebih patuh kepada Allah, dan yang pasti akan menjadi baik apabila mereka hidup kembali. Kerana apa? Kerana mereka pernah berada di pintu alam barzah. Mereka tahu macam mana azab di dalam kubur. Dan dengan itu, saya mohon kepada semua para perwakilan, UMNO kena bangkit bersama. Ingat, yang saya nak kata ni UMNO bangkit bersama. Jangan pula kita UMNO songkit bersama. Ini masalah kita, Presiden. Kita cakap UMNO bangkit bersama, tapi ada yang juga sama-sama songkit dan mencari kesalahan UMNO. Saya nak bagi tahu, orang Melayu selepas PRU ke-15 masih lagi mengikuti perkembangan UMNO. Musuh-musuh UMNO ketika itu memang ingin mengafankan dan menguburkan UMNO tanpa nisan. Dan sekarang pun mereka berhajat untuk melaksanakan sebegitu. Saya nak tanyalah dengan perwakilan, adakah kita sanggup tengok parti yang kita sayang selama 77 tahun ini berkubur tanpa nisan? Tepuk dada, tanya selera. Yang penting, suasana politik yang baru. Tetapi perjuangan kita masih tetap sama dan utuh. UMNO perlu membawa obor perjuangan dari sifat konvensional kepada unkonvensional. Dulu lawan, kini kawan. Dulu kawan, kini lawan. Ini yang berlaku. Kesetiaan dalam UMNO kita perlu tuntut. Alhamdulillah, 3 bulan yang lepas parti telah melaksanakan proses demokrasinya. Pemilihan di semua peringkat cawangan, bahagian pusat, dan 2 daripada 3 naib presiden telah bertukar wajah. Majlis Kerja Tertinggi juga berwajah baru. Ini adalah barisan harapan baru UMNO yang kita pilih untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Presiden dan juga Yang Berhormat Timbalan Presiden. Rata-rata ia telah berakhir dengan jaya. Akar umbi masih begitu kuat. Apabila saya mentaati, saya tengok masa pemilihan yang lepas, akar umbi ini masih utuh dengan kita. Inilah sebenarnya faktor untuk dan juga pemangkin untuk kita bangkit bersama. Bukan songkit bersama. Proses pertukaran pemimpin di peringkat akar umbi dan sayap bahagian telah berlaku. Sekalung tahniah kepada mereka yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin dan juga mempertahankan jawatan masing-masing. Dan hari ini mereka semua berada di dalam Dewan Keramat ini untuk membawa hala tuju baru parti. Jutaan terima kasih juga kepada yang mencuba nasib tetapi tidak berjaya. Ada juga yang telah melepaskan jawatan atau tidak berjaya mempertahankan jawatan, dan tapi yang secara langsungnya menunjukkan amalan demokrasi dalam UMNO berlaku secara baik dan diraikan. Seperti apa yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat Presiden ketika hadir ke majlis perasmian pejabat baru UMNO bahagian Batu. Apa yang beliau kata? Yang baru diraikan, yang lama disegani, yang muda kita sayangi, yang tua kita hormati. Siapa sangka di wilayah persekutuan ada 50% ketua-ketua bahagian yang baru, iaitu 6 ketua bahagian yang baru, iaitu saya sendiri di Batu, Seputih, Kepong, Labuan, Lebah Pantai dan Bukit Bintang. Semua orang-orang baru yang berusia average 50 tahun ke bawah. Terima kasih pada UMNO yang memberi ruang amalan demokrasi ini kepada orang muda.
Apa yang penting, masing-masing di antara kita, sama ada menang, sama ada kalah, yang ada jawatan, tak ada jawatan, perlu bangkit bersama. Kerana apa? Yang paling penting menjadi ahli parti yang setia. Saya menyeru kepada semua perwakilan, saf-saf kepimpinan yang berada di atas pentas, sahabat-sahabat yang berada di bawah, mari kita bertaut kembali untuk membaiki kapal yang telah bocor dan rosak teruk untuk kelangsungan dan survival parti yang kita sayangi. Kecelaruan dan hala tuju baru. Para perwakilan yang dihormati, ramai di kalangan kita mempunyai perasaan bercampur baur. Keliru dan rasa agak insaf. Saya melihat rata-rata apabila ucapan penangguhan di bahagian dan juga ucapan penangguhan di cawangan. Ramai ahli masih keliru tentang hala tuju baru yang telah dibawa dan dinodakan oleh Yang Amat Berhormat Presiden. Mereka mengatakan mana pegangan kita selama ini untuk mempertahankan Melayu dan Islam. Saya juga akui orang-orang UMNO belum lagi melaraskan pemikiran mereka secara total. Yang apa mereka lihat sebelum ini, parti ini adalah parti dambaan orang Melayu. Saya sendiri, saya nak bagi tahu, mak saya, isteri saya apabila saya kata Yang Berhormat ataupun Yang Amat Berhormat Presiden memilih kerajaan bersama dengan PH, mereka tidak boleh terima. Kerana apa? Kerana kita ada satu sifat tradisi yang telah berakar umbi bahawa parti ini adalah parti yang kita harus tentang. Parti chauvinis, parti ultra. Musuh kita selama 70 tahun, 80 tahun yang mana kita dulu berlawan dan kini sebagai kawan. Payah saya nak pujuk. Macam-macam saya buat. Tapi dengan pujukan, rayuan, mereka terima. Tetapi masih ada lagi sifat yang skeptikal. Ada lagi sifat yang tak boleh terima dan sangsi dengan penubuhan kerajaan perpaduan. Tapi apa yang kita ada pilihan? This is a do or die way. Kita tiada pilihan lain. Di belakang kita, api marak membakar untuk membaham kita. Kita harus berlari ke hadapan untuk survival party. Ini yang saya nampak. Tiada jalan untuk pusingan you. Kita harus pragmatik dan dinamik dalam membuat keputusan politik. Yang penting kita tengok PRU yang ke-13, sejak PRU ke-13, keputusan dalam PRU ibarat sokongan air terjun. Menurun. Sehingga PRU yang ke-15, kita kena sama-sama untuk melencongkan air sungai itu dari terus terjun ke dasar sungai dan kita terkubur ketika ini. Setiap kita perlu bermuhasabah diri untuk membawa hala tuju, iltizam dan azam baru perjuangan Parti Keramat. InsyaAllah, landscape politik yang baru yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Presiden, kita perlu sama-sama dukung. Kita sebagai ahli parti, kita semua kena setia. Hanya dengan kesetiaan sahaja kita akan kembali kuat. We must prove and show that we are party men. Sebagai contoh, saya nak cerita sedikit. Sejarah saya pada 2018. Bos saya masa tu, Datuk Razlan. Dia cakap dengan saya, dia telefon dengan saya, Gulam, kita kena bantu mantan presiden, iaitu bosku. Saya cakap, bos, apa yang kita nak buat? Dia kata, bos, tak ada duit. Akaun bos kena beku. We have to do something, dia kata. Saya cakap, bos, ni kita dah kalah teruk 2 bulan. Dah kalah teruk, tak ada orang nak tengok kita. You tahu apa Razlan suruh buat? Dia suruh kita, saya ni, buat tabung
dana solidariti untuk bosku masa tu. Nak bayar duit jaminan bosku di mahkamah. Tempohnya 48 jam, cakap dengan saya hari Jumaat, nak deliver hari Isnin. Saya masa tu rasa agak skeptical. Saya berbelah bagi. Saya kata boleh ke dalam masa tempoh 2 hari ini nak kolektkan 500,000? Saya cuba. Tetapi Alhamdulillah, dalam tempoh 24 jam, saya dan juga rakan-rakan mantan-mantan Ketua Pemuda Wilayah dan juga mantan-mantan Ketua Pemuda Satu Malaysia berjaya untuk mendapat 500,000 dalam tempoh 48 jam. Tapi bukan cerita pasal derma. Cerita apabila saya jumpa dengan Datuk Seri Najib, bosku. Dia kata apa? Gulam, Razlan, apa yang kamu buat ni? Saya cakap, bos, kita nak menghargai dan juga ingin memberi sedikit jasa kita ke atas jasa bos yang begitu banyak kepada parti. Dia kata apa dekat saya? I'm truly touched. Jangan libatkan parti dengan masalah saya. Punya sayang dia dengan parti, punya setia dia dengan parti, dia tak nak bawa isu dan masalah dia dengan parti. Inilah semangat bosku. This is true story. Wallahi. Kepada Yana, Jaja, Nazif dan ahli keluarga bosku, we are behind you. Don't worry. InsyaAllah, selagi kesetiaan bosku ada, selagi itulah UMNO akan sentiasa berjuang bersama bosku, insyaAllah. Alhamdulillah. Bercerita tentang sirah Nabi. Presiden ada sentuh cerita pasal perjanjian Hudaibiyah. Saya nak cerita sedikit pasal sejarah hijrah Nabi. 13 tahun Nabi Muhammad, junjungan besar kita, mengembangkan syiar Islam. Sampai satu ketika Jibril turun memerintahkan Nabi kita untuk berhijrah ke negeri Yathrib, iaitu Madinah Munawwarah. Nabi gundah gelana, risau, tak tahu nak buat apa, panggil sahabat-sahabat duduk bincang, mengatakan kita perlu berhijrah dengan keadaan segera. Ketika itu Islam berada di bawah, titik bawah, susah untuk mengembangkan syiar Islam. Ketika keputusan dibuat, apabila Nabi bersetuju untuk pindah ke Madinah, ada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat Nabi yang begitu setia setuju. Ada sahabat-sahabat Nabi yang begitu menentang. Dan ada juga yang meninggalkan terus perjuangan Nabi. Analoginya apa? Analoginya mudah. UMNO lah sekarang ini. Yang mana berlaku apabila yang berhormat ataupun yang berhormat Presiden membuat hala tuju baru untuk berpindah daripada satu kelompok kepada satu kelompok, daripada satu tempat ke satu tempat, untuk memastikan kita terus survive, kita terus subur, terus relevan dengan arus perdana politik. Ini yang kita nampak. Kepada Presiden, saya ingin bagi tahu, teruskan istiqamah. Jangan toleh ke belakang. Kerana kadang-kadang kita kena belajar tentang masa. Kadang-kadang keputusan yang kita buat hari ini bukan keputusan yang tepat. Bukan keputusan yang betul. Bukan keputusan yang akan membuktikan kebenarannya pada hari ini. Kebenarannya akan datang selepas ini, insya-Allah, Presiden. Saya yakin dengan tindakan yang amat berhormat Presiden menentukan hala tuju baru parti politik kita. InsyaAllah. Presiden, saya nak bagi sedikit nasihat. Presiden tak perlu lagi nak merangkak, nak merayu kepada mereka yang dah mengkhianati perjuangan kita. Kecuali yang betul-betul taubat nasuha. Ada seorang dua yang sekarang ni tengah dah taubat nasuha, insya-Allah. Yang itu boleh kita pertimbangkan. Kepada mereka yang nak keluar sekejap, nak keluar lama, nak keluar terus, abaikan.
Abaikan Presiden. Yang ada dalam Dewan ni, yang ada di luar ni, yang setia ni, inilah yang kita tengok Presiden. Apa yang nak tengok kat luar, nak keluar sekejap, keluarlah. Tak payah nak balik-balik. Pening Presiden jaga diorang ni. Segala je diorang dah ambil. Harta, jawatan, pangkat, semua dah ambil. Yang tinggal yang setia ni Presiden. Tak payah lagi nak bernostalgia dengan diorang Presiden. Penat kita Presiden. Penat. Saya ni dekat Batu. Ya Allah, ya Tuanku. Semua tengok Facebook saya. 600 kursi roda lah. Tapi bila Presiden buat keputusan bagi calon MIC, saya tak marah. Saya jadi penyokong. Saya buat kerja untuk pastikan Barisan Nasional menang. Ini yang kita tuntut. Ingat Presiden? Saya jumpa Presiden. Tak payah cerita lah. Bukan saya nak jadi calon. Saya nak UMNO masa tu jadi calon. Masa dia sikit lagi. Tak apa, tak apa. Saya dah bincang dengan pengurusi tetap. Dia bagi saya sebab saya akan haji dengan dia insyaAllah. Polemik dan juga tabu dengan Pakatan Harapan. Seorang ahli parti yang setia apabila Datuk Seri Presiden telah menentukan hala tuju. Apa yang saya lihat, ini adalah proses asimilasi antara BN dengan PH. Proses ini adalah proses yang panjang. Bukannya ambil waktu yang pendek. Kerana kita tahu sentimen kita dengan PH. Presiden, satu lagi yang saya nak katakan Presiden. Yang ini saya ambil daripada kata-kata bijak mendiang Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Saya nak bagi tahu sebab Lee Kuan Yew ni saya besar di Singapura. Tadi saya kata mak saya Melayu, bapa saya Pakistan, tapi saya nak bagi tahu mak saya Melayu Singapura. Apa yang beliau kata? Dengar Presiden. Menurut saya, pemimpin yang terlalu peduli akan survei atau statistik adalah pemimpin yang lemah. Jika pemimpin itu terlalu cemas dengan popularitinya yang turun naik, maka pemimpin itu bukanlah seorang pemimpin yang sebenar. Mereka hanya ingin mengajar ataupun mengejar angin, mengikuti ke mana angin berhembus, dan saya tidak memerintah untuk itu. Ini ayat daripada mendiang Lee Kuan Yew. That's a very good quote. Tak payah Presiden nak fikir popular, tak popular, popular, tak popular. You do and you think what is right for the party. Buat saja, jalan terus Presiden. Budaya dan pemikiran baru dalam politik baru. Tadi saya ada kata, daripada konvensional kepada unconventional. Parti perlu berubah. Kita kena tetapkan dalam minda dan pemikiran kita, parti yang perlu berjaya, bukan individu atau pemimpin tertentu yang perlu berjaya. Kerana apa? Kalau parti berjaya, individu berjaya. Kalau individu berjaya, tidak semestinya parti berjaya. Lihat, apabila kita menempuh pada PRU ke-15, kita ada Pak Menteri, kita ada Perdana Menteri. End up, kita kalah PRU ke-15. Kita kalah. Parti kalah. Bukan individu. Parti kalah seluruhnya. Ingat, kita kena terapkan dalam sanubari kita, dalam pemikiran kita, parti yang penting berjaya, bukannya individu ataupun pemimpin tertentu. Ingat itu. Ini pesanan saya kepada semua. Batu, तुमका चला है masa cukup. Itu bahasa Pakistan kan, betul tak? तुमका चला है. Toda. Ada. Nanti Zaida akan beritahu. Saya ni Pakistan celup. Celuk. Tak boleh cakap. Hidung Pakistan. Soal. Sila aja. Satu lagi saya nak beritahu. Masa town hall penerangan baru-baru ini, saya suka dengar
apa yang naib presiden satu kata, Datuk Seri Wan Roshdi. Dia kata, kita UMNO ni ada 3.5 juta ahli yang mengundi Barisan Nasional. Bukan mengundi UMNO tau, mengundi Barisan Nasional. Hanya 2.5 juta. Dia kata, mana hilangnya 1 juta lagi? Undi PN atau tak undi langsung? Saya pun terfikir begitu. Saya nak minta, mungkin di atas ini, di bawah ini, UMNO kena berubah daripada member centric kepada rakyat centric. Saya bila duduk dengan kerajaan, kawan-kawan, rakan-rakan daripada kerajaan perpaduan ni, saya pun kadang-kadang kagum. Sebab masa tu bila saya berborak dengan beliau, adalah seorang dua ahli parlimen dekat wilayah persekutuan ni. Dia kata apa? Gulam, kita orang dekat wilayah ni tak ada cawangan pun. Kita orang tak ada ahli pun. Tapi yang peliknya, dia orang boleh dapat undi daripada rakyat. Kita ni gah. Tadi semalam Sesar Agung bentangkan 3.5 juta ahli, 22,000 cawangan, 191 bahagian. Tapi bila datang PRU kalah. Orang lain tak cerita pun pasal ahli 3.5 juta, tapi menang PRU ke-15. Maknanya kita kena tukar kaedah pendekatan kita daripada member centric kepada rakyat centric, insya-Allah. Saya nak bagi tahu pada rakan-rakan yang bertanding PRU, PRN 6 negeri. Wilayah, saya nak bagi tahu kita orang ni tak ada DUN. Ramai kawan-kawan ni ingat wilayah ni ada DUN. Kita cuma ada 13 saja parlimen. Insya-Allah, Datuk Megat, Pengurusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Selangor, wilayah akan bantu. Waimah daripada bahagian Labuan juga akan turun membantu rakan-rakan untuk PRN di negeri-negeri yang masing-masing, terutamanya negeri Selangor. Last, nak gulung ni. Tapi sebelum nak gulung, saya nak marah sikit. Marah ni kena sebab ni melibatkan maruah wilayah persekutuan. Isu tentang pemansuhan kementerian wilayah persekutuan. Yang Berhormat Presiden, saya mohon, bila cerita pasal bab wilayah ni, kami ni seperti warga yang telah direntapkan kemerdekaan. Kerana kementerian wilayah dimansuhkan di bawah kerajaan perpaduan. Kita ni dekat wilayah Presiden, macam budak bawa bunga manggar ketika majlis perkahwinan saja. Pakai cantik-cantik, main kompang, masuk ke dalam dewan, selepas pengantin duduk, kita pun beredar, orang lupa. Tak boleh buat dasar pun. Jadi penghias saja. Saya pun kadang-kadang sedih. Lagu Kerajaan Madani ini Sesar Agung kita yang buat. Kita dengar aje lah. Lagu Kerajaan Perpaduan atau Kerajaan Madani. Betul Datuk Ashraf? Betul tak? UMNO yang buat, tapi kita dengar. Kita tak ada apa pun di wilayah. Apa? Menteri kena tarik. Senator di Labuan kena tarik. Tak dapat. Ahli Majlis Perwakilan pun tak ada. Saya nak bagi tahu Presiden, kita di wilayah tak rasa lagi kebersamaan dalam kerajaan perpaduan ni. Berbanding dengan Perak, berbanding dengan Pahang, berbanding dengan Melaka. Wilayah ni kita tak rasa. We didn't feel at all. Dengan izin. Tak rasa. Sedih kita, dah lah tak ada peruntukan. Kesian Datuk Seri Johari Ghani, saya ni Pengurusi Badan Pembangunan. Walhal Datuk Jo ni the last man standing in wilayah persekutuan di Selangor Klang Valley. Naik Presiden, bagilah tempat dalam kerajaan untuk bos saya ni. Ya Allah. Tahulah dia nak buat. Bukan setakat wilayah. Saya percaya kalau Datuk Jo ni dapat, semua orang dalam UMNO ni akan rasa tempias daripada tangan Datuk Jo. Boleh bos saya up macam tu? Bos, dewan saya ada yang tak siap lagi tu bos. Kementerian Wilayah ni kena wujudkan. Air kata, saya nak gulung ni. Ha?
Saya nak gulung. Bila, bila akhir kata bukan gulung. Silakan. Okey. Nak habis dah. Last. Ni betul-betul last. Ingat, Presiden, dulu masa jadi Presiden tak ada jawatan. Nak salam, nak selfie, nak bergambar dengan Presiden, begitu senang. Saya pergi dekat yayasan, duduk sembang, makan breakfast dengan Presiden, cukup senang. Sekarang ni, perasan tak? Kalau nak bergambar, nak bersalam dengan Presiden, macam nak cium Hajarul Aswad di Baitullah. Ya Allah, payahnya. Ketua bahagian pun kena tolak. Presiden. Saya bukan cerita pasal nak cium Hajarul Aswad tu Presiden. Tak apa, Presiden tak bawa saya pergi umrah pun tak apa, tak ada masalah. Yang saya nak bagi tahu, yang dulu kutuk Presiden, yang balon Presiden, sekarang ni dah menyelinap masuk, nak tempel-tempel. Ada juga yang dah dapat tempat Presiden. Ni. Nak bagi tahu Presiden. Yang kata, yang dulu balon, dia kata apa? Dia lagi setia pada yang setia Presiden. Ya Allah, nak termuntah hijau saya Presiden. Saya tahu Presiden bila selalu bercakap, dia selalu bilang, I can forgive, but I can't forget. Betul Presiden? Yang saya cuma risau, apa tahu Presiden? I can forgive, but I'm totally forget. Ingat Presiden, akhir kata sekali lagi, 2. Okey, ini betul lah, habis, betul-betul lah. Dia Pakistan, dia jual kapet, panggil macam tu. Yang jual kapet tu Aziz. Ataupun apa ni Maulana Datuk Seri Zamri, insyaAllah. Itu geng-geng jual kapet. Ini Pakistan macam Zaidah ni tak. Kita jual lembu macam Gunan dulu. Oh ya ke? Kita jual lembu. Mana Gunan ada? Lembu. Elok ah. Korban Okey. pun namanya. Di Batu dulu, Presiden di Batu dulu ada seorang ketua bahagian. Nama dia Arwah Hazmanata. Siapa dengar? Pernah dengar? Ya. Betul? Sahabat, Sama-sama Presiden lah. Okey. Mungkin agak kurang hajar sikit lah. But what I want to tell Presiden, dengar, dia pernah cakap dalam Dewan Keramat ni. Apa dia kata? Presiden, if we in power, make sure we are powerful. If not, we are bloody fool. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah menyokong ucapan dasar Presiden. Sekian, terima kasih.